Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana wa habibina wa syafi'ina wa zakrina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita majlis kita dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu berkaitan dengan bahasa Arab Al-Quran. Baik, sementara kita menunggu peserta-peserta yang lain, kita akan buat sedikit ulang kaji berkaitan dengan warna pink A, diagram yang berwarna pink A berkenaan dengan isim mausul. Berkenaan dengan isim mausul. Di dalam diagram ini, dia meletakkan isim mausul dengan perkataan yang. Kerana memanglah isim mausul ini diterjemahkan dengan perkataan yang. Dan isim mausul ini jika diterjemahkan bermaksud kata nama hubung. Kata nama hubung, menghubungkan sesuatu perkara yang kita nak bincangkan dan menghubungkan kepada suatu ayat yang lengkap. Okay, isim mausul ini dia berada seolah-olah kita kata di tengah-tengah antara perkara yang kita nak bincangkan dan dia menghubungkan dengan ayat yang lengkap. Nanti saya akan jelaskan tentang ayat yang lengkap. Dan isim mausul ini bila kita sebut tentang isim, perkara yang berkaitan dengan isim adalah jantina, lelaki, iaitu muzakkar, dan muannas, perempuan, muzakkar lelaki, muannas perempuan. Kemudian berkaitan dengan bilangan. Okay, contohnya allazi digunakan untuk seorang lelaki. Alladzani, alladaini digunakan kepada dua lelaki. Allazina kepada ramai. Ramai lelaki. Begitu juga dengan allati digunakan untuk seorang perempuan. Allatani, allataini digunakan kepada dua perempuan. Allai dan allati digunakan kepada ramai perempuan. Itu tentang isim mausul yang berkaitan dengan jantina dan bilangan. Baik, ada satu lagi di tengah-tengah ini, isim mausul yang berbentuk umum. Berbentuk umum iaitu boleh digunakan sama ada objek itu lelaki ataupun objek itu perempuan. Digunakan lafaz yang sama. Ataupun perkara itu, objek itu, bilangannya satu. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Silakan lagi. Dan satu lagi di tengah-tengah ini adalah isim mausul yang diterjemahkan dengan yang juga, tetapi ia tidak dilihat dari sudut jantina dan juga bilangan. Maksudnya dia umum. Contohnya man. Dia seseorang yang. Jadi seseorang yang ini boleh digunakan untuk lelaki, boleh digunakan untuk perempuan. Boleh digunakan untuk seorang bilangannya, dua orang bilangannya ataupun ramai. Itu man. Dan man ini dia menjurus kepada biasanya digunakan kepada manusia. Dia digunakan untuk manusia ni biasa. Maksudnya biasa ni kebanyakan
bentuk yang kita jumpa man ini adalah dalam bentuk digunakan kepada manusia. Okey. Dan yang kedua adalah ma. Ma juga adalah isim mausul yang digunakan pada apa-apa keadaan, sama ada lelaki atau perempuan, boleh digunakan ma. Apa-apa bilangan pun, satu ke, dua ke dan ramai. Dan ma ini digunakan kepada bukan manusia. Biasanya lah, biasanya. Okay, biasanya macam tu. Maksudnya biasanya maksudnya kebanyakan bentuk yang kita jumpa man digunakan untuk manusia, ma digunakan untuk bukan manusia. Baik. Sekarang ni kita akan cuba lihat sedikit tentang kalau kita buat ayat berdasarkan isim mausul. Baik, saya gunakan whiteboard. Okay, bila kita sebut tentang isim mausul, selepas daripada isim mausul itu, selepas daripada isim mausul, dia mesti dalam bentuk ayat. Bentuk ayat yang lengkap. Baik, ayat yang lengkap dalam bahasa Arab ada tiga lah. Ada tiga. Pertama, ayat itu yang adanya subjek dan predikat. Ada subjek dan predikat. Ini ayat lengkap dalam bahasa Arab. Yang kedua, ada perbuatan, fi'il, dan ada pelaku. Pelaku itu adalah dinama fa'il. Yang ketiga, ada haraf jar. Kemudian ada isim yang mana keadaannya baris depan. Jadi isim, jadi haraf jar. Dalam haraf jar, selepas haraf jar itu ada isim. Ada isim yang berbaris depan. Maka ini adalah ayat lengkap dalam bahasa Arab. Jadi bila sebut allazi, tengok. Lepas pada tu ayat yang bagaimana? Kadang-kadang ada ayat yang subjek predikat. Ada fi'il, fa'il. Ada haraf jar dan juga isim yang berbaris depan. Yang ini nanti kita akan belajar lah. Ayat lengkap ni pada bab-bab yang terakhir pengajian kita. Sekarang ni hanya untuk kita faham tentang kalimah dahulu. Baik. Saya akan buat satu contoh, beberapa contoh berkaitan dengan isim mausul ini yang mana menjurus kepada jantina lelaki ataupun perempuan dan juga dalam bentuk bilangan. Contoh. Sekarang ni saya nak cerita berkenaan dengan katakan nama seseorang Zaid. Saya kata Muhammad. Contoh, Muhammadun siapa Muhammad ni? Allazi. Allazi yang saya letak isim mausul kat sini. Cara guna dia lah. Allazi. Dan allazi digunakan ini sesuai dengan Muhammad. Kerana apa? Muhammad ini seorang laki-laki. Maka lafaz yang digunakan adalah allazi. Tak boleh menggunakan allati. Okey, allazi. Contohnya saya nak gunakan yang ayat yang nombor 2. Yudarrisu, mengajar, sedang mengajar bahasa Arab. Al-lughah al-arabiyah. Okay, sedang mengajar al-lughah al-arabiyah, bahasa Arab. Okay. Ini allazi ini kalau kita lihat dia adalah dalam bentuk, dia panggil apa, dalam bentuk keadaannya depan. Keadaannya kedudukan depan. Okay, kedudukan depan. Kerana apa? Kerana dia sifat kepada Muhammad. Muhammad bagi depan,
dia pun allazi ni pun juga adalah kedudukannya depan. Tetapi kita tak nampak pun baris depan dia. Okey, ini dinamakan isim mabni. Allazi, macam mana pun allazi kita baca. Contoh, ra'aitu. Saya telah melihat. Melihat siapa? Muhammad. Muhammadan. Saya telah melihat Muhammad. Ini bagi depan, bagi atas. Kerana apa? Kerana dia adalah objek yang dilihat. Ra'aitu, saya telah melihat. Apa yang saya lihat? Muhammadan. Oh, awak melihat Muhammad. Okay, siapa Muhammad ni? Kita nak jelaskan lagi tentang Muhammad. Allazi yang yudarrisu yudarrisu silap. Yudarrisu dia mengajar. Yudarrisu al-lughah al-arabiyah. Al-lughata al-arabiyah. Okay. Arabiyah. Maka Muhammadan ni kita baca dengan baris atas kerana apa? Kerana dia adalah objek yang dilihat. Siapa yang lihat? Saya lihat. Apa yang saya buat? Saya telah melihat. Itu perbuatan saya. Saya melihat siapa? Muhammad. Okey, Muhammad yang mana? Allazi yang yudarrisu, yang sedang mengajar lughah al-arabiyah. Yang ini selepas allazi ni dia panggil ayat ini ayat lengkap. Kenapa ayat lengkap? Kerana pertama dia ada fi'il. Yudarrisu ni fi'il mudhari'. Okey. Kemudian dia ada pelaku. Siapa pelaku dia? Ada dhamir di dalam ini iaitu huwa. Iaitu merujuk kepada Muhammad. Ini pelaku dia. Jadi fi'il dia. Ini ayat lengkap. Dia kena bentuk gitu. Lepas allazi mesti satu ada ayat yang lengkap. Samalah yang di sini tu. Contoh, marartu, saya melewati bi Muhammadin bi Muhammadin samalah. Bi Muhammadin. Baris bawah. Sebab apa baris bawah? Ada haraf jar. Ini haraf jar. Kena baca baris bawah. Bi Muhammadin allazi. Yang apa? Yang samalah. Yudarrisu al-lughah al-arabiyah. Arabiyah. Yang mengajar bahasa Arab. Jadi kalau kita lihat di sini semuanya lafaz digunakan allazi sahaja. Keadaan depan allazi, keadaan atas allazi, keadaan bawah pun allazi. Ini dipanggil isim mabni. Jadi allazi dalam isim mausul itu dalam bentuk isim mabni iaitu apa? Isim yang statik, yang tidak berubah. Yang tidak berubah bentuk dia. Okey, sama dengan allati. Okey, allati. Okey, allati. Baik. Selesai yang allazi dengan allati. Allati saya tak buat contoh kerana allati itu boleh kita kiaskan. Kita lihat dari sudut apa? Sama dengan allazi lah.
Okay, allati dengan allazi itu adalah sama sahaja, iaitu cuma kita tukar sahaja Muhammad kita tukar kepada Fatimah contoh. Okay, kerana allati itu digunakan untuk seorang perempuan. Baik, kita lihat kepada yang dua orang. Yang dua ni allazani, allazaini, allatani, allataini. Di sini ada slash. Di sini ada slash. Maka di slash ini adalah dalam bentuk pilihan. Maksudnya kita nak gunakan allazani kita allazani dengan allazini, allatani, allataini dia ada slash. Maksudnya ada dalam suatu keadaan kita menggunakan allazani. Ada suatu keadaan kita menggunakan allazaini. Tak boleh kita nak bebas menggunakan allazani ataupun allazaini. Kerana dia ada pilihan. Pilihan ini berdasarkan kedudukan ayat. Samalah allatani dengan allataini. Kita lihat contoh ayat. Saya ubah sedikit ayat. Saya ambil yang perempuan pula. Okay. Allatani. Saya mengambil perempuan dua orang. Okay, contohnya Fatimatu dan Aisyah. Wa Aisyah. Sekarang ni kita bincang tentang dua orang perempuan. Wa Aisyatu. Aisyatu. Wa Aisyatu. Okey, sekarang ni allatani yang kedua-duanya. Sekarang ni Aisyah dengan Fatimah ni bagi depan. Jadi allatani yang kedua-duanya itu allatani yang gambar ayat macam mana? Allatani yang baituhuma qaribun. Okay, baik. Fatimah dan Aisyah. Kita bincang tentang Fatimah dan Aisyah. Okey. Apa yang kita nak sebut tentang Aisyah dan Fatimah? Fatimah dan Aisyah allatani. Siapakah Fatimah Aisyah? Fatimah dan Aisyah allatani yang baituhuma, yang rumah mereka berdua, qaribun, dekat. Bukan rumah yang jauh-jauh tu, bukan, yang dekat ni. Yang dekat dengan sekolah ni. Okey, Fatimah dan Aisyah mana? Fatimah tu wa Aisyah tu allatani yang baituhuma, rumah mereka berdua, qaribun, dekat. Jadi lepas allatani, ini isim mausul, di sini ada ayat lengkap. Ayat apakah ini? Ini ayat yang pertama ni. Baituhuma dipanggil subjek. Nanti kita akan belajarlah. Qaribun dipanggil predikat. Ini ayat lengkap. Rumah kedua, rumah mereka berdua, qaribun, dekat. Jadi penggunaan di sini adalah allatani. Kenapa digunakan allatani? Tak gunakan allataini yang slash satu lagi. Okay, kerana kedudukannya kedudukan depan.
berdasarkan yang kita nampak ni lah. Aisyah dengan Fatimah ni baris depan. Okey. Kita ubah ayat yang lain. Ra'aitu, saya melihat kepada Ra'aitu, saya telah melihat siapa? Fatimata akan Fatimah, dan saya juga melihat kepada Aisyah. Okey. Siapa mereka berdua ni? Yang allataini. Yang ni digunakan allataini. Allataini yang mana? Aisyah dan Fatimah ni. Baituhuma. Ni isim kan? Baituhuma ni isim. Baitu. Maksudnya rumah. Baitu, rumah. Rumah. Mereka berdua qaribun, dekat. Qaribun. Rumah mereka berdua dekat. Okey. Ataupun wasi'un pun boleh. Rumah mereka berdua besar. Contoh. Jadi di sini menggunakan allataini. Kenapa gunakan allataini? Di sini kalau kita lihat dia kedudukan atas. Sebab dia telah menjelaskan berkenaan dengan Fatimah dan Aisyah. Yang mana kedua-duanya adalah dalam keadaan baris atas, maka allatani juga adalah kedudukan atas. Tetapi di sini allataini tak sama dengan allatani. Okey. Ini dipanggil isim mu'rab. Allatani mu'rab, isim yang berubah. Allataini juga adalah isim yang berubah. Okay. Kemudian marartu. Okay, marartu ni saya tak boleh guna nama Fatimah. Sebab apa? Fatimah ini dia tidak boleh baris bawah. Dipanggil isim yang tertegah baris bawah. Jadi kita guna perkataan lain lah. Marartu bi muslimaini. Bi muslimataini. Saya telah melewati akan bi muslimataini akan. Saya telah melewati bi kepada, bi boleh kita terjemah kepada muslimataini, dua orang perempuan muslimah. Okay, di sini keadaannya baris bawah. Kerana apa? Kerana ada haraf jar. Apakah tanda baris bawah dia? Huruf ya. Ya ini menunjukkan kedudukan bawah. Kedudukan bawah. Baik. Bimuslimataini allataini. Yang allataini yang apa? Baituhuma, yang rumah kedua-duanya ataupun rumah mereka berdua. Baituhuma qaribun, dekat. Rumah mereka berdua tu dekat. Okey, itu dia panggil subjek predikat lah. Ustaz nak tanya. Ya, boleh. Kita akan gunakan alatani bila kita gunakan ada isim kat depan. Kalau fa'il dan kita akan gunakan alataini. Betul ke? Okey, betul. Okey, betul. Kalau allatani biasanya kita guna ada isim di depan. Okay, isim di depan kerana isim ini juga kita sebut sebagai dia subjek perbincangan dalam ayat ini.
Manakala kalau kedudukan atas macam pantainya tadi, betul, dia biasanya berada selepas daripada fi'il. Okay, kerana dia boleh baris atas ni kerana apa? Kerana fi'il, suatu fi'il kena padanya. Okay. Manakala kedudukan bawah ada haraf jar. Betul lah. Baik, allataini yang baituhuma rumah kedua-duanya qaribun, dekat. Okay, jadi dalam situasi ini adalah kedudukannya bawah. Sebab apa bawah? Dia ikut yang sebelumnya. Jadi sebelumnya muslimataini. Kenapa muslimataini baris bawah ataupun kedudukan bawah? Kerana ada haraf jar. Biasanya ayat macam inilah yang saya buat contoh. Mudah. Untuk mudah nampaklah. Okay, baik. Selesai yang bahagian itu, yang terakhir. Okay. Baik. Maka isim mausul tadi yang kita bincangkan. Yang pertama ini isim mu'rab, isim mabni, isim mabni dan mabni. Dan ini mu'rab. Dan ini juga adalah mu'rab. Baki lagi alladzina. Alladzina di sini pun sama. Cuma kita ubahkan kepada ramai lelaki. Okay. Manakala allai dengan allati ini, dia adalah isim, dia ada slash di sini. Bukan isim, slash ni bukan maksud kita pilih berdasarkan kedudukan pada ayat. Tetapi dia adalah isim yang sama maksud dia. Ataupun isim yang mana kita boleh pilih sama ada saya suka guna yang ini, saya tak suka guna yang ini. Ataupun sebaliknya. Ataupun saya biasa guna allati, saya biasa guna allati tetapi saya tak suka guna allat. Contoh macam tu. Maksudnya kita pilih nak guna allai ataupun allati. Dan penggunaan allai ataupun allati ni mana-mana kedudukan pun kita gunakan allai dengan allati. Sebagai contoh. Jelas kan saya bagi contoh yang ini. Saya tukar yang ini. Saya guna muslimatun lah. Saya gunakan dalam bentuk ramai perempuan terus. Okey, baik. Contoh ayat. Contoh yang ayat serupa juga. Saya ambil terus al-muslimatu. Al-muslimatu. Al-muslimatu maksudnya ramai perempuan muslimat. Al-muslimatu. Okey. Sekarang ni saya nak guna allai. Boleh. Allai yang, ataupun saya nak gunakan allati pun boleh. Allai ataupun allati. Sama dia. Ada macam tu. Maksudnya kita boleh pilih allai ataupun allati. Allati ataupun allai. Ada satu lagi allawati. Ada 4 tak silap saya. Kalimah-kalimah yang kita boleh guna untuk ramai perempuan. Okay. Allai ataupun allati, kita nak buat ayat apa? Contoh ayat macam tadilah. Baituhunna, rumah mereka semua baituhunna qaribun, dekat. Ataupun wasi'un, besar. Ataupun kabirun, besar. Okay, kita pergi satu tempat orang kaya, nampak jamaah perempuan.
Dia katakan dia al-muslimatu, kaum muslimat di situ, okay, allai ataupun allati baituhunna, rumah-rumah mereka ataupun rumah mereka, baituhunna, rumah mereka kabirun, besar. Okay, rumah mereka besar. Jadi kita guna allai ataupun allati. Di sini kedudukannya depan. Kedua-duanya kedudukan depan. Ini pun kedudukan depan lah sama. Kerana apa? Kerana dia macam mensifatkan kepada al-muslimat. Okay. Contoh kedudukan atas. Ra'aitu, saya telah melihat. Apa yang saya lihat? Al-muslimati, ini kedudukan atas. Al-muslimati, kaum muslimat itu samalah. Al-la'i ataupun allati baituhunna kabirun. Kabirun, besar. Contoh. Okay. Seterusnya, ini allati, allai pada kedudukan depan atas. Atas. Okay, kerana dia sifat kepada muslimati. Muslimah ni kedudukan atas. Apa yang menunjukkan dia kedudukan atas? Baris bawah. Baris bawah ni menunjukkan dia kedudukan atas. Ini jamak muannas salim. Cuba lihat pada diagram hijau B. Okey, tengok ada alif ta tu, dia ada dua je bacaannya, sama ada tu ataupun ti. Baca bagi depan tu baca bagi bawah. Baca bagi bawah ni sama ada kedudukan atas pun baca bagi bawah, kedudukan bawah pun baca bagi bawah. Untuk tu kedudukan depan sahaja. Okey. Satu lagi, last sekali marartu. Saya melewati bi muslimati. Okay, dan kepada muslimat, kaum muslimat yang mana allai okay, yang ataupun kita nak guna allati pun boleh. Nak guna allai guna allati. Allati yang apa? Baituhunna, yang rumah mereka besar. Okay, baituhunna, rumah mereka kabirun, besar. Kabirun. Okay, yang ini adalah mabni. Okay. Itulah bentuk-bentuk yang dibincangkan dalam isim mausul. Okay, nanti kalau nampak dalam Quran lebih kita nampaklah macam mana perbincangan. Jadi dalam kategori ini okay, isim mausul, okay, semuanya dalam bentuk mabni kecuali yang ini sahaja. Yang ini mu'rab, yang ini pun mu'rab. Yang lain mabni. Okay, yang lain mabni. Okay, kita selesai bab ini secara ulang kaji. InsyaAllah kita akan masuk pada perbincangan bab yang kita sedang belajar sekarang, iaitu isim zaraf.
Pada minggu lepas saya dah sebut tentang isim zaraf makan, tapi saya ulang sedikit. Perbincangan pada pagi ini iaitu isim zaraf makan. Apa maksud isim? Kata nama, zaraf dipanggil ruang. Ruang, makan adalah tempat. Isim maksudnya bukan fi'il, bukan haraf. Dia isim kata nama yang menunjukkan ruang, tempat. Tempat. Maksudnya dia arah. Arah depan, arah belakang, arah tepi, arah kanan, arah kiri, penghujung, itu semua dia panggil arah. Ada dalam bahasa Arab dia panggil isim makan. Kena beza dengan isim makan. Isim makan maksudnya kata nama yang menunjukkan tempat sahaja. Dia tak menunjukkan ruang tapi dia menunjukkan tempat. Maksudnya seperti masjid. Perkataan masjidun. Masjid ni adalah tempat solat, tempat sujud. Mat'am. Mat'am adalah tempat makan. Mat'am. Mat'am Arabi. Mat'am. Dia adalah tempat makan. Mat'am. Tempat makan. Maka ini bukan isim zaraf makan walaupun namanya tempat. Masjid, tempat solat, mat'am, tempat makan, tetapi dia tidak namakan zaraf makan. Dia hanya disebut sebagai isim makan sahaja. Adapun yang kita bincang ni dipanggil isim zaraf. Zaraf ni ruang ataupun dia menunjukkan arah sesuatu. Baik, kita lihat kepada kalimah-kalimah yang digunakan, kebiasaan yang digunakan pada isim zaraf makan. Baik, pertama amama di depan, saya baca sahaja. Wara'a ataupun khalfa bermaksud belakang. Fauqa atas. Atas. Tahta bawah. Yamina kanan. Yamin. Yamina kanan. Shimala kiri. Tilqa'a bertentangan. Haula sekitar ataupun sekeliling. Dakhila dalam. Kharija luar. Janiba tepi atau sebelah. Wasatah tengah. Aqsa hujung. Ceruk maksudnya penghujung lah sekali. Itu hujung. Baina antara. Anda di sisi, lada di sisi, ladun di sisi, khilala di sepanjang. Syatra ke arah, ma'a bersama, haitsu di mana-mana. Itu isim zaraf makan. Kita lihat pula tentang isim zaraf zaman. Isim zaraf zaman ini, apa-apa isim yang menunjukkan kepada waktu, dia dinamakan sebagai isim zaraf zaman. Sudah? Okay. Isim zaraf zaman. Isim iaitu kata nama, zaraf iaitu ruang. Zaman pun kita gunakan perkataan bahasa Melayu, zaman iaitu masa. Zaman dulu, masa dulu. Jadi zaman ini dia berbeza dengan tadi. Kalau isim zaraf makan, dia hanya menunjukkan ruang dan dia ada bahagian pula. Ada isim zaman sahaja, ada isim zaraf zaman. Tetapi isim zaraf isim makan tadi dia ada satu isim zaraf makan dan isim makan. Tetapi untuk yang ini isim zaraf zaman yang menunjukkan masa, apa-apa isim kata nama yang menunjukkan waktu dia termasuk dalam isim zaraf zaman. Itu maksudnya. Baik, kita lihat kepada beberapa kalimah di sini yang digunakan sebagai isim zaraf zaman. Pertama adalah sa'atan, suatu masa. Sa'ah.
Cuma sa'ah ini dia ada ulama mengatakan sa'atan ini adalah menunjukkan kepada masa yang sangat singkat, detik. Ada juga ulama mengatakan sa'atan itu suatu masa umum. Okay. Dan dalam Quran sa'atan digunakan untuk menunjukkan masa yang singkat ataupun menunjukkan hari kiamat. Dipanggil itu juga alamatus sa'ah. Pernah dengar perkataan alamatus sa'ah? Alamat sa'ah. Maksudnya sa'ah itu apa? Hari kiamat. Disebut macam itu. Nanti saya akan jelaskan kenapa digunakan sa'atan pada hari kiamat. Nanti kita jumpa contoh dia. Kemudian yauma pada hari, syahra pada bulan, ama pada tahun, bukratan, ghadatan iaitu pada waktu pagi, asilan asyian pada waktu petang, laila pada waktu malam. Jadi ada satu laila dan satu lagi lailatan. Dia ada ta marbutah, iaitu laila di sini untuk lelaki, lalu lailatan untuk perempuan. Kerana dia ada ta marbutah. Okay, apa beza laila dengan lailatan? Lailan atau lailatan, boleh kita kata lailan pun boleh. Okey, dua-dua menunjukkan malam, cuma lailah ini dia menunjukkan kepada sepanjang malam. Sepanjang malam. Kalau lailan adalah satu juzuk daripada malam. Sebahagian malam, sebahagian malam. Sebahagian malam ni bukan maksud kita kena bahagikan malam tu kepada dua. Bukan maksud begitu. Contohnya, saya contoh orang tu tengok bola malam. Okay? Mereka melihat tonton ada pertandingan bola pada waktu malam, Piala Dunia. Maksudnya dia lihat Piala Dunia tu dalam masa 2 jam. Okey, katakan pukul 1 pagi sehingga pukul 3 pagi. Okey, maka itu dipanggil lailan. Itu dipanggil lailan. Tetapi kalau dia sepanjang malam, daripada waktu maghribnya sehingga pada waktu subuh kemudiannya, dia buat suatu pekerjaan, tak tidur, itu dipanggil lailatan. Itu dipanggil sepanjang malam. Kalau lailan, sebahagian malam, suatu juzuk daripada malam. Mungkin sejam, mungkin setengah jam malam tu, mungkin 2 jam, 3 jam. Yang penting bukan sepanjang malam. Itu panggil lailan. Kalau lailatan, sepanjang malam. Kemudian ghadatan esok ghadan, amsa semalam, hina ketika, qabla sebelum, ingat qabliyah ba'diyah. Qabla sebelum, ba'da selepas. Untuk ingat salat sunat qabliyah dan ba'diyah. Kemudian al-an sekarang, if ketika, idza apabila. If ni selalunya digunakan pada waktu lepas. Waktu yang sudah berlaku. Biasanya. Apabila, iaitu waktu sekarang ataupun sedang berlaku. Kaitan dia macam ni. If dengan idza. Lama tatkala. Ustaz nak tanya, ketika tu ada dua. Satu hina, satu lagi is. Dua-dua makna ketika. Apa beza tu Ustaz? Hina dengan is. Yang saya akan cek semula. Yang saya ingat, hina ini dia biasanya ketika yang menunjukkan peristiwa yang sedang berlaku. Hina ketika, yang ini biasa digunakan pada ketika ia berlaku. Ketika ia
suatu peristiwa, okey, ia maksudnya suatu peristiwa sedang berlaku. Okey, berlaku. Berlaku. Kalau is tadi ketika ini telah berlaku. Telah berlaku. Tetapi kita nak cuba recall kembali. Benda tu sudah berlaku. Cuma kita nak ingatkan ia kembali. Maka kita gunakan perkataan is. Macam itulah ya, yang digunakan. Dan saya jumpalah dia punya penggunaannya di dalam Al-Quran. Setengah hina. Aku tak contoh hina. Kita lihat dalam Al-Quran kalau ada perkataan hina. So, ketika tu maksudnya benda tu sedang berlaku. Hina ajlisu. Saya melihat sesuatu peristiwa itu berlaku hina ketika contohnya banjir itu berlaku hina banjir itu berlaku hina annasu yanamu, ketika manusia sedang tidur. Contohnya banjir itu berlaku taufan tu maksudnya banjir besar lah. Taufan berlaku hina ketika annasu, ketika manusia yanam sedang tidur. Tapi if ni digunakan pada sesuatu yang sudah berlaku. Jadi kita nak ulang kembali ataupun nak cerita semula perkara tu ketika kita dulu sekolah menengah. Jadi kita gunakan if. Kita dah habis sekolah menengah dah. Tidur jumpa kawan lama, nak ingat semula peristiwa yang berlaku dulu. Jadi kita gunakan perkataan if. Macam itulah dia punya perbezaan antara if dengan hina. Kemudian iza apabila, lamma tatkala, abadan selama-lamanya. Okey, selama-lamanya, infinity lah maksudnya selama-lamanya. Kullama setiap kali, amadan suatu tempoh. Suatu tempoh yang umum lah, suatu masa ataupun suatu tempoh. Baik, kita lihat contoh-contoh yang ada digunakan dalam Al-Quran. Ini nama-nama dia saja. Yang penting kita lihat penggunaannya di dalam Al-Quran. Baik. Ya, ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khalidina fiha abadan. Maka isim zaraf, dia bagi sini isim zaraf. Contoh isim zaraf maksudnya digabungkan contoh-contoh ini sama ada isim zaraf makan ataupun isim zaraf zaman. Okey, contoh abadan. Abadan maksudnya selama-lamanya. Selama-lamanya menunjukkan tempat ke menunjukkan masa? Menunjukkan masa. Dia adalah isim zaraf zaman. Seperti zaman sajalah. Isim zaraf zaman. Okey, abadan. Baik. Pertama khalidina. Kita bincang satu-satu perkataan di sini. Pertama khalidina. Apa maksud khalidina? Mereka kekal mereka. Okay, kekal mereka. Mereka ni ramai ke? Ramai. Ada ya dan nun di belakang. Okay, mereka ini ramai. Kita boleh lihat kepada diagram yang berwarna hijau B. Okey, khalidina, kalimah apa khalidina? Dia ada ya dan nun di belakang. Dia adalah jamak muzakkar salim. Dia menunjukkan ramai orang yang kekal. Okey, kekal. Khalidina. Tak baca khaliduna, baca khalidina. Baik. Khalidina, kekal mereka itu, kekal di mana? Fiha,
Okay, fi, faya ini adalah haraf jar. Jadi jamak muzakkar salim tadi kan. Isim lah dia. Salim. Okay, ramai. Kekal mereka. Ramailah mereka ni. Fiha, di dalam, fi di dalam, ha di dalamnya. Ha ini adalah dhamir muttasil. Pihak ketiga, satu perempuan. Okay, satu perempuan. Merujuk kepada apa? Al-Jannah, syurga. Al-Jannah. Al-Jannati lah. Kalau kita guna nama dia betul-betul, Al-Jannati. Macam tu lah, kerana ada fiha. Selepas haraf jar, mesti isim majrur. Mesti isim itu berada pada kedudukan bawah. Tapi ha ni, kalau kita lihat, fiha, ha ni, dia tak nampak pun bawah. Dia macam tu saja. Alif ni tak berbaris. Okey, alif ini tidak berbaris. Kerana apa? Kerana ia adalah isim mabni. Tak baca fiha'i. Tak. Kita tak baca fiha'i. Tak. Kita baca fiha. Fiha walaupun dia kedudukan bawah. Sebab apa? Dia adalah isim majrur. Isim yang berada selepas haraf jar. Tapi tak nampak baris bawah dia. Betul? Tak nampak. Kerana dia adalah mabni. Isim yang mabni. Yang statik. Maka ayat ini menjurus kepada siapa yang disebut sebagai mereka ini, iaitu orang yang beriman, orang yang berhijrah. Okay, orang yang berhijrah. Hijrah ni boleh kita letakkan maksud orang yang meninggalkan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang mungkar. Mereka berjihad di jalan Allah. Dan mereka yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka. Maka apa yang mereka perolehi, kekal mereka itu abadan, selama-lamanya. Maka selama-lamanya ini maksudnya infinity lah, dia tidak ada batasan. 5,000 tahun ke 70,000 tahun, tak. Selama-lamanya infinity. Tidak ada sesuatu batasan pun. Waktu kekal mereka berada di dalamnya. Tak ada batasan. Duduklah selama-lamanya di dalam syurga. Baik. Selesai perbincangan kita abadan. Okay. Kita masuk kepada contoh yang seterusnya, if. If di sini maksudnya apa? Ketika. Yang ni yang puan tanya tadi, if tadi. Jadi ketika di sini, ini isim zaraf zaman. Maksud, bila kita masuk ketika, adakah dia menunjukkan tempat? Tidak. Dia menunjukkan kepada suatu masa, ketika. Maka dia adalah zaman. Maksudnya isim zaraf zaman. Izni. Baik. Baik, kita lihat kepada satu persatu kalimah yang ada di sini. Pertama huruf waw. Waw. Waw ni waw apa? Okay, waw ini adalah waw istisna. Istiqna. Waw adalah, kita lihat dalam diagram. Okay, tuan-tuan boleh lihat, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kepada warna pink B. Okay, warna pink B, apa yang ada pada warna pink B adalah istiqna. Okay. Nah, inilah istiqna, iaitu permulaan ayat. Istiqna. Okay, wa iz. Okay, iz. Apa iz? Maksudnya ketika. Ketika di sini dia melibatkan kepada isim zaraf zaman. Okay, dia adalah isim zaraf zaman. Dan isim zaraf zaman ini adalah berkaitan dengan perkara yang sudah berlaku. Perkara yang telah berlaku. Apa yang telah berlaku? Jadi kisah ini sudah berlaku. Tetapi Allah Ta'ala menceritakan kepada Rasulullah. Kisah ini berlaku pada ciptaan sebelum diciptakan manusia. Okay?
dialog antara Allah dengan malaikat ini berlaku sebelum daripada penciptaan manusia. Kemudian Allah Ta'ala nak cerita semula peristiwa yang berlaku tersebut didatangkan if. Sebab itulah if ini bila isim zaraf zaman menceritakan perkara yang sudah berlaku didatangkan dengan perkataan ingatlah. Sebab apa dia nak recall balik? Nak mengembalikan semula cerita tersebut. Sebab tu if ini dia berkaitan dengan benda yang lepas. Dan ingatlah, bila sebut ingat, mestilah benda tu sudah berlaku. Ingat tak kita belajar dulu macam ni? Ingat. Jadi benda tu sudah berlaku. Barulah kita nak ingat kembali. Maka didatangkan dengan perkataan if. Dia kaitkan dengan benda yang lepas. Baik. Kemudian qala berfirman ataupun berkata. Qala ni dalam bahasa Arab digunakan qala untuk siapa-siapa pun. Sama ada Allah, malaikat, manusia berkata, maka disebut qala. Cuma dalam bahasa Melayu dia bezakan. Kalau Allah firman, Rasulullah sabda, manusia bercakap, berkata, dia bezakan begitu. Sedangkan dalam bahasa Arab sama saja. Raja ada bertitah. Itu dia punya lafaz-lafaz yang digunakan kepada sesuatu yang berbeza. Jadi qala di sini bermaksud telah berkata, berfirman. Maka dia adalah fi'il madhi. Okay. Dia merupakan fi'il madhi. Maka bila sebut tentang fi'il, dia mesti ada pelaku dia. Bila kita sebut tentang ini fi'il madhi, maka ia mesti terdapat pelaku, pembuat. Siapa yang berkata ni? Siapa yang berfirman ini? Maka di sini kena lihat isim yang mana kedudukannya depan. Siapa yang berkata, siapa yang melakukan perbuatan qala ini, mesti dilihat dari sudut isim tersebut kedudukannya depan. Jadi qala Rabbu. Rabbu inilah yang berkata ataupun berfirman. Rabbu. Rabbu ni adalah isim lah. Isim. Dan dalam bahasa Arab, situasi begini disebut sebagai pelaku. Pelaku ataupun dalam bahasa istilah dia fa'il. Nanti kita akan belajarlah fa'il. Tapi saya perkenalkan dahulu sedikit demi sedikit. Okey. Baik. Rabbu dan ka. Ada ka pula. Apa ka ni? Ka ini adalah ka. Ka adalah dhamir muttasil. Ka adalah dhamir muttasil yang inilah anta, iaitu ka, rabbuka, Tuhan engkau. Siapa Tuhan engkau? Maksudnya engkau tu merujuk kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi cerita ni nak cerita semula kepada Rasulullah. Maka Rabbu isim, ka ni adalah dhamir muttasil tadi. Maka dalam konteks begini, biasanya selalu saya sebut bila ada isim kemudian bersambung dengan dhamir muttasil, isim ini dinamakan mudhaf. Mana-mana kita jumpa bila ada isim kemudian ia bersambung dengan kalimah dhamir, maka isim itu mudhaf, kaf ini mudhaf ilaih. Mudhafun ilaihi. Okey, mudhafun ilaihi. Okey, Allah Taala berfirman, berkata kepada siapa? Lil malaikati. Okey, lil malaikati. Maka di sini ada dua kalimah. Satu li, satu lagi al malaikati.
Ada li dan al-malaikati. Li adalah apa? Haraf jar. Haraf jar. Li maksudnya kepada. Kepada siapa? Al-malaikati. Ikati ni baca baris bawah. Kedudukannya bawah kerana apa? Kerana berada selepas haraf jar. Okey. Malaikat ini adalah kalimah jamak taksir. Jamak taksir. Apa maksud jamak taksir? Jamak pecah. Apa yang disebabkan pecah? Kerana untuk kita jadikan perkataan malaikah ini adalah daripada perkataan mufrad dia. Apa perkataan mufrad dia? Al-malaki. Al-malaki. Al-malaki ini adalah satu malaikat. Satu malaikat disebut al-malaki ataupun malaku. Al-malaki. Okay. Kalau dua malaikat disebut sebagai al-malakaini. Al-malakaini. Kalau dua malaikat dan banyak malaikat al-malaikah. Ikati. Jadi kalau kita lihat di sini malaku ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 huruf. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf. Maka dia sangat beza antara malak dengan malaikah. Ini dipanggil jamak taksir. Maka jamak taksir ini dibacakan dengan baris bawah. Jadi peristiwa ini berlaku sebelum ciptaan Nabi Adam. Jadi Allah Ta'ala nak cerita semula peristiwa tersebut didatangkan if. Okay, if. Okay, selesai. So, kembali kepada contoh berikut iaitu Ali Imran ayat yang ke-30. Amadan. Apa maksud amadan di sini? Okay. Amadan maksudnya suatu masa. Di sini maksudnya ada masa. Okey, ada masa. Maka bila disebut ada masa ataupun suatu masa, kita dah tahulah dia adalah isim zaraf zaman. Tak jumpa lagi isim zaraf makan ni. Ketiga-tiga contoh ni didatangkan dengan bentuk isim zaraf zaman. Baik. Kita lihat tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idan. Amadan ba'ida. Okey. Kita lihat satu persatu kalimah yang ada di sini. Okey, tawaddu. Pertama perkataan tawaddu. Tawaddu di sini adalah perkataan fi'il mudhari'. Okay, saya selalu sebut fi'il mudhari' cara kita nak mengenalinya, okay, biasanya, okay, ataupun di depannya ada perkataan sama ada ta, di sini ada ta lah, ataupun ya, ataupun alif, hamzah macam ni, ataupun nun di depannya. Okay. Tawaddu. Ia suka. Okay. Ia ini kembali kepada ayat sebelumnya lah. Ayat sebelumnya dia menjelaskan tentang an-nafsu. Diri seseorang. Nafs. Diri seseorang. Nafs. Nafsu ni diri. Nafs. Nafsu ni banyaklah maksudnya. Dalam bahasa Melayu kita sebut nafsu ni benda yang kita nak. Kamu ni kuat ni, kuat awal nafsu. Ikut nafsu kan. Nafsu ni dia ada banyak maksudnya. Nafsu ni diri kita ni pun dipanggil nafs. Diri seseorang pun dipanggil nafs. Keinginan kita pun boleh disebut sebagai nafs. Okay. Jadi nafs, okay, nafs diri seseorang itu tawaddu. Sebab nafs ini adalah hukumnya, perkataan nafs ini adalah perempuan. Sebab itu didatangkan dengan huruf ta di sini. Ta di sini ni, ta di depan ini, dia membawa maksud, dia membawa perbuatan ini dilakukan oleh perempuan
dan pihak ketiga. Okey, siapa yang melakukan nafs? Dia lihat dari sudut kalimah nafs. Kalau macam, okey, kalau saya ni lelaki, kalau saya ni lelaki, tetapi saya nak sebut saya ni dengan perkataan nafs. Perkataan nafs. Perkataan nafs ini adalah merujuk kepada perempuan. Faham maksudnya? Sebab dalam bahasa Arab ini, kadang-kadang dihukumkan perempuan itu berdasarkan lafaz dia. Okay, lafaz yang digunakan, contohnya nafs. Nafs ni diri manusia. Perkataan nafs ini, dia menjurus kepada klasifikasi kepada perempuan. Okay. Tak kisah lelaki ke perempuan, selagi mana dia menggunakan lafaz nafs ini, dia merujuk kepada perempuan. Okay. Jadi tawaddu ni maksudnya suka. Nafsu tu suka, jika ni haraf lah. Okay, haraf. Jika anna ini adalah taukid. Okay. Anna adalah taukid. Okey. Kita kembali kepada taukid. Kita dah bincang taukid. Okay, boleh lihat pada ping B. Di sini pun saya guna yang lama. Kalau kita lihat diagram yang baru, kalau tuan-tuan ada diagram yang baru, ia akan ada kat sini ada dua. Satu anna, satu inna. Satu anna dan satu lagi inna. Ini diagram lama. Okay. Kalau ada yang baru, dia ada anna dengan inna. Okey, dalam ayat tadi, tawaddu lau anna. Sorry Ustaz, tanya tadi Ustaz cakap lau tadi haraf kan? Itu haraf apa Ustaz? Sebab lam waw saya cari dalam diagram ni tak ada lam waw. Ada lam, ada waw asing-asing. So lam waw tu haraf apa Ustaz? Dia haraf, dia panggil haraf syarat. Haraf syarat. Dia panggil haraf syarat. Haraf syartiyah. Dalil dalam ni dia tak ada. Dalam diagram ni tak ada. Haraf syarat ni dia panggil, contohlah haraf syarat ni sekiranya, jika, itu dia panggil haraf syarat. Haraf syarat ini disebut haraf syarat ini kerana dia mesti ada, contohlah, awak duduk, jika awak duduk, saya duduk. Dia ada satu, dia panggil syarat. Itu dia panggil jika. Jika itu dia panggil haraf syarat. Jika awak duduk, okay, apa yang berlaku? Saya duduk. Dia kena ada natijah dia. Jika awak duduk, saya akan duduk. Jadi kalau dia tak duduk, saya tak duduklah. Jadi di sini pun sama. Jika mereka suka, jika amalan buruk mereka, amalan buruk dan antara amalan buruk dan amalan dan hari tersebut adalah jauh. Jadi maksudnya mereka suka hari tersebut tidak berlaku kepada mereka. Tapi lau ini dia bermaksud syartiyah lah. Selalunya kalau diterjemahkan sekiranya, jika, biasanya dia panggil haraf syartiyah, lau. Tapi dalam diagram ni tak ada. Dalam diagram ini tidak ada. Cuma kalau dari sudut syartiyahnya, yang sini pun boleh kata syartiyah in. Ini pun dipanggil syartiyah juga. Syarat. Dia ada syarat je. Syartiyah.
Tapi lau tak ada jelas. Berarti dia kena letak satu lagi lau. 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 Lau tajlis, ajlis. Dipanggil harf syarti. Baik. Kita kembali kepada teks. Okey, dalam kita belajar sebelum ini, haraf taukid sama ada anna dengan inna. Okey, anna dan inna. Tapi dalam teks ini dia menggunakan anna. Dia memilih anna. Sebab apa memilih anna? Kerana ia berada pada pertengahan ayat. Pertengahan ayat. Kalau inna, dia dimulakan ayat. Digunakan pada permulaan ayat. Macam innal insana lafi khusri. Tapi di sini menggunakan lau anna kerana dia berada di pertengahan ayat. Baik. Lau anna sekiranya bahawa ataupun sesungguhnya baina ni sebenarnya dia isim zaraf makan. Antara. Isim zaraf makan. Tempat. Antara. Antaranya di sini ulama mengatakan perbuatan keji. Maksudnya semasa dia berada di dunia dahulu, dia melakukan perbuatan yang keji. Okay. Sesungguhnya antara perbuatan keji baina isim zarah makan. Kemudian dia bersambung dengan ha dhamir muttasil. Maka seperti mana yang saya jelaskan tadi, baina ini dipanggil mudhaf. Mudhaf kan sandar. Sebab perkataan baina ini adalah suatu lafaz yang umum. Antara. Antara apa? Antaranya. Okay, antaranya kita tahulah antara perbuatan kecil. Maka dhamir muttasil di sini dipanggil mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Waw dan ataf. Baina sama isim zaraf makan. Dan ini hu merujuk hari itu. Hu suatu hari ataupun hari tersebut. Ini dipanggil dhamir muttasil. Pihak ketiga lelaki kerana merujuk kepada hari itu. Kalau ha tadi merujuk kepada perbuatan keji. Sebab itu dia gunakan ha. Hu merujuk kepada hari itu. Okay, apa yang berlaku? Apa yang mereka suka? Suka bahawa hari itu dan perbuatan keji yang telah mereka lakukan amadan ba'ida. Suatu masa yang jauh. Amadan isim zaraf. Isim zaraf zaman. Ba'ida dipanggil sifat dia. Sifat kepada amadan. Sebab itu diterjemahkan yang jauh. Nanti kita akan belajar bab sifat. Bab sifat ni kita dah bincang tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmani. Ar-Rahman itu sifat kepada Allah. Ar-Rahimi sifat kepada Allah. Sifat yang kedua. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasihan. Maka amadan itu sama. Dia panggil sifat. Sifat kepada amadan. Sebab tu amadan dia ada tanwin, ba'idan pun ada tanwin. Amadan baris atas, ba'idan pun baris atas. Dia ikut kepada amadan. Maka ayat ini menjelaskan iaitu pada hari pembalasan orang yang melakukan kebaikan dia merasa gembira
pada hari pembalasan kerana apa amalan yang baik mereka lakukan, maka dibalas dengan baik. Manakala orang yang kufur, orang yang telah melakukan perbuatan keji, mereka bercita-cita ataupun terlalu suka kalau hari tersebut tidak dijumpai, tidak ada. Kerana mereka merasa cemas dengan pembalasan-pembalasan yang mereka akan dapat pada hari tersebut. Boleh? Seterusnya, kita melihat kepada ayat surat 83. Baik. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Wa mau'izatan lil muttaqin. Baik, di sini diletakkan dengan perkataan baina. Baina antara. Okey? Baina antara. Maka baina di sini adalah isim zarah makan. Ini panggil isim zarah makan, tempat. Di sinilah lima baina. Ustaz tak keluar. Okay, baik. Okay, di sini baina. Okay, baina merupakan isim zaraf. Isim zaraf makan. Okey, baik. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Baik. Pertama perkataan fa. Perkataan fa di sini adalah dipanggil istinaf. Istinaf iaitu permulaan ayat. Dia ada waw dan fa tadi kan, saya dah tunjukkan. Itu panggil istinaf, haraf istinaf. Yang kedua, ja'alnaha. Okay, ja'alna. Okay, na ni kita tahu kami ataupun kita ataupun kami. Na ni maksudnya kita. Tetapi kalau ada na, sebelumnya baris mati. Ja'alna. Jim. Jim. Ain. Lam. Nun. Ada na. Na ni kita tahu dia adalah kami. Tetapi kalaulah kita lihat ja'alna, sebelum nun na ni ada baris mati, huruf yang barisnya mati. Maka di sini dipanggil fi'il madhi. Okay. Huruf na ni kami, tapi sebelumnya ada kalimah huruf, ada huruf yang mana dia mati, ja'alna. Maka ja'al di sini adalah fi'il madhi. Kami jadikan. Ja'al kami, ja'al jadikan. Na kami. Kami jadikan. Maka ja'al di sini fi'il madhi. Siapa yang melakukan? Na kami. Okey, kami. Iaitu Allah. Na ni adalah pelaku. Dia lah fa'il. Pelaku. Kami jadikan apa? Ha yang demikian itu. Ataupun ha merujuk kepada demikian itu. Ha merujuk kepada al-uqubah. Ha menunjukkan kepada balasan buruk kepada Bani Israel, iaitu ditukarkan menjadi kera. Okay. Kalau bahasa Arab dipanggil al-uqubah. Sebab tu dia perempuan.
Al-uqubah. Balasan buruk. Al-uqubah. Al-uqubata. Balasan buruk. Balasan buruk maksudnya iaitu dijadikan Bani Israel itu sebahagiannya yang melanggar perintah Allah menjadi kera. Nakalan. Kami jadikan apa? Nakalan. Sebagai peringatan. Sebagai peringatan. Maka peringatan di sini adalah kepada orang yang melanggar. Okey, pertama nakalan adalah kalimat isim. Nakalan ni baca dengan baris atas kerana dia merupakan perkara yang Allah Ta'ala jadikan. Pertama, Allah Ta'ala jadikan uqubah, balasan buruk kepada mereka, dan Allah Ta'ala menjadikan peristiwa itu sebagai nakalan. Nakalan iaitu suatu peringatan. Suatu peringatan menjurus kepada siapa? Kepada orang yang melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah. Itu nakalan. Perintah. Okey? Maksudnya apa? Suatu peringatan. Kerana nanti akan ada lagi satu lagi peringatan juga, mau'izatan. Di sini ada dua peringatan. Okay, ada dua peringatan. Satu nakalan diterjemahkan dengan peringatan, mau'izatan pun diterjemahkan dengan peringatan. Tapi beza. Kerana nakalan digunakan peringatan itu kepada orang yang melanggar perintah Allah. Okay, perintah Allah. Okey. 5 li haraf jar. Ma isim mausul yang kita bincang tadi. Bagi sesuatu yang baina yadaiha di hadapan. Okay, baina ni dipanggil isim zaraf makan. Isim zaraf makan. Okay, isim zaraf makan. Baina, kalau kita terjemah harfiah, baina yadaiha maksudnya di antara tangan mereka. Yadai ini maksudnya tangan. Okay, yadai bermaksud tangan. Ini bermaksud di antara tangan mereka, bermaksud di hadapan mereka. Sebab kan depan kita ni antara tangan kita. Itu maksudnya depan. Apa? Menghadap dada kita. Itu maksudnya baina yadai, maksudnya peringatan bagi sesuatu di depan kita. Baina yadaiha. Di depan hak mereka. Okay? Kalau kita terjemah harfiah, baina antara, yada tangan. Baina antara, yadai tangan. Antara dua tangan. Dua tangannya. Dua tangannya maksudnya di hadapannya. Baik. Okay, baina yadaiha, di hadapannya, di hadapan al-uqubah tersebut. Maksudnya baina yadaiha ni orang yang berada di zaman tersebut mengambil peringatan. Okey, baina yadaiha di hadapannya, maksudnya di hadapan zaman tersebut mendapat peringatan apabila melihat perkara itu berlaku. Baina yadaiha, di hadapan itu maksud baina yadaiha. Okey. Jadi baina isim zaraf makan, yada isim. Kemudian ada ha. Ha di sini dhamir muttasil. Okey. Yada mudhaf. Ha tu mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kena selalu camlah kalau adanya dhamir. Sebelumnya itu adalah isim, maka isim tu mudhaf, dhamir tu mudhafun ilaih. Okay, mudhafun ilaih. Okay, di hadapannya, di hadapan uqubah itu, mereka mendapat peringatan. Wa ma khalfaha, dan
khalfaha, di belakangnya, iaitu orang-orang yang berada selepas itu mendapat peringatannya. Okey. Wa ma khalfaha, wa ni ataf. Waw ataf ma isim mausul. Yang membawa maksud umum. Okey. Dan sesuatu khalfaha, khalfa isim zaraf makan. Belakang isim zaraf makan. Okey. Khalfaha, khalfa mudhaf. Ha mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Okay. Jadi orang yang lihat peristiwa tersebut mendapat peringatan, dan orang yang datang kemudian juga akan mendapat peringatan. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan mau'izah. Waw ini adalah waw ataf. Ataf bagi apa? Ataf bagi nakalan. Nakalan baca baris atas, mau'izatan pun baca baris atas. Dia ikut. Nakalan baca baris atas, mau'izatan pun baca baris atas. Jadi mau'izatan ini peringatan juga, tetapi peringatan mau'izah ini adalah peringatan bagi orang yang mukmin. Bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Itu mau'izah. Kalau nakalan tadi, peringatan bagi orang yang melanggar perintah Allah. Kena tahu bahawa adanya azab, ukubah, balasan buruk bagi orang yang melanggar perintah Allah. Itu yang dikenakan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah ataupun melanggar perintah Allah. Tetapi menjadi mau'izatan. Mau'izatan ini membawa hati menjadi lembut. Rasa takut pada Allah, rasa nak banyak lagi buat ibadah, takut dengan balasan-balasan buruk Allah Ta'ala, itu dipanggil mau'izah. Okay, mau'izatan lil muttaqina lil haraf jar. Okay, haraf jar. Okay, selepas haraf jar mesti isim, kedudukannya bawah. Lil muttaqina. Kalimah apa lil muttaqina? Ini adalah kalimah jamak muzakkar salim. Kita boleh lihat diagram. Warna hijau B. Okay, lil muttaqina. Okay, di sini ada ya nun. Lil muttaqina. Dia boleh baca yang lil apa? Al muttaquna, al muttaqina. Tapi di sini baca al muttaqina, ada ya nun. Kerana apa ada ya nun? Kerana ya nun ini menunjukkan kedudukan atas atau bawah. Okay, sebelumnya ada haraf jar. Maksudnya kalimah itu berada pada kedudukan bawah. Sebab itu baca ya nun. Lil muttaqina. Tak baca lil muttaquna. Okey, baca lil muttaqina. Ia termasuk pada isim jamak muzakkar salim. Okey, jamak muzakkar salim. Okey, lil muttaqina. Maka menjadi peringatan kepada orang yang beriman ataupun orang yang takwa kepada Allah Ta'ala. Ada soalan berkenaan dengan perbincangan ini? Jadi, kalau tidak ada, kita kena berhenti setakat ini kerana dah masuk 10.30. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam majlis ini. Saya maaf jika ada salah dan silap. Saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Maka kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Hasr. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ustaz.